Pertama sekali berkenaan dengan RUU 355 ni, saya tak nak ulah apa dah, sebab saya ulah paling panjang dah. Cukup dah apa yang saya ulah dalam laman web kami www.muftiwilayahpersekutuan.wp.gov.my. Sampai sekarang pun masih lagi perbincangan cukup menarik dan banyak. Cuma saya sebenarnya merasa sedikit terkesima. Terkesima ni apa makna? Teruja atau terkejut? Terkejut. Kenapa? Kerana 2 hari lepas atau sehari lepas, satu kenyataan daripada mantan Ketua Hakim Negara Tun Fairuz, antara ucapan jelas menunjukkan bahawa perlunya undang-undang Islam dan undang-undang lain lapuk dah, bahasa dia lapuk, antik, lapuk. Hakim, kalau ustaz, kalau mufti cakap lama dah orang baku sampahnya, sebab kita punya autoriti perundangan tu lain. Tapi orang ni yang bukan dia duduk dalam satu undang-undang, dia bukan duduk dalam undang-undang syariah, dia duduk dalam undang-undang sivil, dan dia pengamal tegar puluh tahun. Tiba-tiba dia sendiri kata kena ikut. Kalau dia cakap macam itu, signal macam tu, apa makna tuan-tuan? Sebelum pada ni kita pernah dengar apa yang dikatakan oleh Tun Saleh Abah, Ketua Hakim Negara. Dan sebelum pada ni juga mungkin ada beberapa tokoh-tokoh pengamal undang-undang. Mr. Kapal Singh, bila dia berdebat dalam beberapa isu, dia guna Khalifah Umar bin Al-Khattab sebagai contohnya, dan beberapa. Jadi di situ menunjukkan bahawa undang-undang Islam ni dia luar biasa. Kita sepatutnya kena belajar dan kena kaji, kena tengok betapa mulia dan unggulnya undang-undang Islam dari segenap aspek, tuan-tuan. Dan jangan kita nampak undang-undang ni dalam bentuk curi saja, potong tangan saja, potong tangan dan kaki untuk meropok saja, ataupun keseluruhan. Daripada aspek yang ada membabitkan perundangan, boleh tengok, termasuk muamalah. Macam mana sistem muamalah yang diizinkan. Yang ini patut kita kena faham. Sebab kita sebenarnya ibarat cukup lekat semua, tapi kita biarkan. Dan orang lain yang tak ada suku sakat apa ambil hak kita ni. Tuan-tuan, Undang-Undang Perancis digubah sebahagian daripada Undang-Undang Islam. Undang-Undang British digubah sebahagian daripada Undang-Undang Islam. Orang Islam sudah monopoli sejak dulu lagi. Begitu maju Undang-Undang Islam ni. Dalilnya sebagaimana yang disebut oleh tokoh-tokoh ulama, bila mana kerajaan Islam sudah ada, Osmaniyah yang bertapak begitu lama, berapa ratus tahun. Osmaniyah ini dia telah menggarap satu undang-undang besar yang berasaskan kepada satu disiplin fiqh Hanafi yang kita panggil sebagai Majallatul Ahkam. Disebut sebagai Majallatul Ahkam Al-Adliyah. Di situ dia rangkum piagam ataupun kita kata akta ataupun enactment mawad Islamiah satu persatu. Disebut, ambil pandangan Abu Yusuf, ambil pandangan beberapa fuqaha Hanafi, dan di samping beberapa pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab yang 4 yang lain. Artinya hebatnya undang-undang Islam. Jadi undang-undang Islam ni undang-undang yang cukup luar biasa. Tuan-tuan, saya teringat guru kami Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah, dalam satu ceramah dia, bila orang tanya tentang undang-undang Islam ni, dia cerita di Mesir, masa dia belajar dulu, dia kata di Mesir ada seorang lelaki ni kaki pencuri. Curi, pakar curi. Memang pakar curi. Boleh curi bijak, mana curi semua, hilang lagi barang. Jadi dia selalu kena tangkap. Bila dah dia kena tangkap, dia dilepaskan selepas daripada tempoh. Kemudian tangkap lagi, curi lagi, tangkap. Lepas tu sampai kepada satu tahap, bila mana dia nak dibebaskan, semua orang mesti takut, hilang dah barang aku.
Tuan-tuan faham tak maksud? Perasaan tidak seronok tu, bimbang tu, takut tu macam mana? Kenapa? Kerana di situ kita nampak undang-undang yang dapat menyelesaikan adalah undang-undang Islam. Ini yang kita imani. Ini yang patut kita yakini. Bila kita buat, kita faham undang-undang Islam ni bukan hak orang, bukan hak orang alim, bukan hak orang Islam, bukan hak ni. Undang-undang Islam ni hak Tuhan. Bukan orang Islam, tapi untuk seluruh sejagat manusia. Kalau muna ikut baik, ikutlah undang-undang Islam. Itu cara Islam. Islam telah mukakan. Dan bukan Islam ni bersifat barbarian, dan bukan bersifat diktator, dan bukan bersifat autokrat. Islam ni seremeh-remeh dalil pun dia akan buang. Idra'ul hudud bisyubhat. Apa syubhat pun sikit buang. Dia tak jatuh hukum. Ada je syubhat. Sayyidina Umar pernah nak jatuh hukum, tapi kerana syubhat Sayyidina Umar tak jatuh hukum. Sehingga dia kata, la'an ukhtiya fi adamil hukmi khairul li an ukhtiya fi al-hukum. Maknanya lebih kurang bahawa aku tersalah dalam tidak menghukum lebih baik bagiku daripada tersalah dalam menghukum. Mana lepas, tak apa. Dan ini pun cara ni. Jadi dalam Islam ni memang macam tu. Saya rasa makin rancak perbincangan, kita berhentilah sekadar tu. Walau macam mana pun hak baik tu kita sokong, yang semata-mata kerana Allah. Tak ada pentingnya apa. Yang kita nak semua seronok, semua tenang, semua senang, semua rasa bahagia, semua rasa selesa bila mana bawah di payung syariah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa min ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bersama saya ada buku-buku yang dikarya oleh sahabat kami, Jana Duit dengan Membayar Hutang. Hutang, mudah langsaikan hutang. Buku ni pun bagus sebenarnya. Soal jawab wasiat Islam, solusi permasalahan. Ini sahabat-sahabat kita buat ni, dia dapat sana. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.